Okey. So untuk pagi ni saya berkongsilah sedikit berkaitan dengan SOP PDP, di mana SOP ni saya ambil daripada perkelilingan TNCAA, iaitu perkeliling 1 bilangan 1 2021. Perkeliling ini telah dikeluarkan pada 9 Mac 2021. Mungkin ramai antara kita yang terlepas pandang akan perkeliling ini, tapi perkeliling ini telah digunakan secara rasmi. Okay, so next, okay. So ini sekadar sebagai perkongsian lah. Mungkin ramai yang tidak maklum bahawa di kampus kita ni ada unit yang kita namakan sebagai unit kampus paguh bagi pejabat Persekitaran Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. So ini adalah carta keseluruhan OSHA, dan untuk di kampus paguh, saya selaku Timbalan Pengarah OSHA merupakan ketua yang menerajui OSHA di kampus paguh dan dibantu oleh Encik Yazid. Okay, next. Okay, dan ini adalah sedikit peranan dan fungsi OSHA. Mungkin selepas ini rakan-rakan semua bolehlah melihat apa itu yang apa di antara peranan dan juga fungsi OSHA. Okay, next. Okay, so berkaitan dengan SOP ni, sebab masing-masing semua sedia maklum bahawa kita sekarang merupakan dalam pengamalan norma baru, di mana kita adalah antara frontliner. Kita akan berdepan dengan pelajar, so kita dianggap sebagai frontliner. So ini ada dua terms yang perlu kita fahami, iaitu yang pertama iaitu new norma ataupun kebiasaan baru. So apa yang dimaksudkan dengan new norma dan apa yang dimaksudkan dengan norma baru. So kebiasaan baru adalah tindakan ataupun tingkah laku yang tidak seperti dijadikan standard. Sebelum ni kita tak ada pun tingkah laku ataupun tindakan seperti sekarang. So kita jadikan dia sebagai satu standard. So new norm ataupun norma baru merupakan satu peraturan yang diterima atau diguna pakai oleh masyarakat, dan masyarakat disebabkan berlakunya sesuatu perkara. Okay, so next time. Okay, so ini yang benda yang biasa. Rasanya pergi mana-mana pun kita dah memang dah aware dah tentang ini, iaitu 3S dan juga 3W. Yang kita perlu mengamalkan 3W iaitu wash, wear dan juga worn, dan kita perlu mengelakkan 3S. Okay, 3S tu apa yang dimaksudkan dengan 3S adalah tempat yang sesak, tempat yang sempit dan juga sembang dekat. So kedua-dua perkara ini iaitu 3W dan 3S perlulah kita terapkan di dalam diri kita supaya menjadi satu new norm. Okay, next Jai. Next Jai. Okay, so ni intipati taklimat kita pada hari ini. So secara umumnya ada 6 perkara. Yang pertama, saya akan memberikan berkaitan dengan tujuan dan skop, kemudian kepada tanggungjawab, dan then kepada kategori pelajar, kaedah PDP, taklimat dan juga dokumen rujukan. So untuk tujuan dan skop, next Jai. Okay, so untuk tujuan dan skop, tujuan taklimat ini adalah untuk memberi satu prosedur operasi standard pengajaran dan pembelajaran iaitu PDP bersemuka di ruang pembelajaran di universiti. So ruang ni mengambil kira sama ada bilik kuliah, bilik seminar, dewan kuliah, bengkel ataupun makmal. Okay, so skop untuk taklimat ini adalah berkaitan dengan prosedur meliputi pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. Okay, ini saya dah mention tadi. Okay, terus skop ni hanya digunakan pakai kepada tempat-tempat yang dinyatakan dalam tujuan ni sahaja. Okay. Dan kita pergi kepada tanggungjawab, iaitu yang kedua. So tanggungjawab kat sini, iaitu prosedur ini adalah terpakai kepada semua staf akademik, staf bukan akademik, iaitu kumpulan pengurusan dan profesional serta pelaksana, dan juga kepada pelajar. Pelajar ini termasuklah pelajar warga negara dan juga pelajar daripada luar negara.
Okay, so kita pergi kepada item yang ketiga iaitu kategori pelajar. So ini adalah yang saya garapkan ataupun saya keluarkan daripada Pekeliling TNCAA bilangan 1 2021. Itu secara umumnya ada 6 kategori pelajar yang dibenarkan kembali ke kampus pada semester 2 sesi 2020-2021. So 6 kategori ni dah disenaraikan. So rakan-rakan semua, sahabat-sahabat semua dah boleh lihat apa kategori pelajar ni. So dalam 6 kategori ni termasuklah lagi satu adalah kategori pelajar antarabangsa. So pelajar antarabangsa iaitu bermula daripada 1 Januari 2021 adalah tertakluk kepada prosedur saringan dan prosedur operasi standard yang ditetapkan oleh MKN dan juga NAKMA. Okay, maksudnya pelajar daripada luar negara kecuali United Kingdom dibenarkan kembali ke kampus, tetapi mereka perlu mengikuti MKN dan juga NAKMA di mana prosedur dia lebih ketatlah berbanding dengan kita sendiri. Okay, so untuk kategori pelajar seterusnya, di PAGOH secara umumnya semua telah tahu kita ada 3 PTJ iaitu FAS, FTK dan PPD. Okay, next Jai. Okay, so untuk di FAS saya dimaklumkan ada 3 program di mana satu adalah program berkaitan untuk pelajar tahun 3 dan 2 untuk program untuk pelajar tahun 2, dan di FTK kita ada beberapa program tu dan kesemuanya adalah pelajar tahun 3 dan PPD pula adalah untuk pelajar tahun 1 dan 2. So secara total kita akan berhadapan dengan pelajar lebih kurang plus minus 2,400 orang. Okay. So next. Okay. So kita pergi kepada poin yang keempat iaitu kaedah PDP. Okay. Seperti yang telah dimaklumkan oleh sahabat kita tadi iaitu Encik Jai bahawa PDP bersemuka akan bermula pada 4 April sehingga 3 Julai. Okay, walaupun sekarang pelajar telah mula pada minggu pertama iaitu 21 hari bulan Mac hari tu, tetapi kenapa 4 April? Kerana 4 April tu adalah tarikh selepas pelajar selesai dia punya tempoh isolasi. Okay, sebab semua pelajar yang hadir ke kampus perlu melalui proses isolasi dan setelah selesai proses isolasi baru mereka boleh mengikuti kelas secara bersemuka. Okay, so untuk pengurusan ruang PDP, pembelajaran dan pembelajaran iaitu antaranya adalah dewan kuliah, bilik seminar, bengkel, makmal dan seumpama dengannya. Yang pertama sekali, penggunaan dihadkan kepada 50% daripada kapasiti biasa sesebuah ruang. Okay, dengan mengambil kira setiap kerusi itu perlulah mempunyai penjarakan 1 meter. Okay, bermaksud kalau sekarang existing bilik seminar tersebut boleh muat 60 orang. So untuk untuk sesi semester 2, sesi 2020-2021 ni hanya ada 30 pelajar saja dibenarkan masuk ke ruang tersebut. Okay, so ini adalah pakai di semua kawasan ruang PDP lah. Yang poin yang kedua, pusat tanggungjawab iaitu PTJ perlu menyediakan pelekat pada tempat duduk bagi tujuan penjarakan fizikal. Maksudnya kat dalam bilik kuliah tersebut perlu ada pelekat di tempat di kerusi. Seandainya kerusi itu tidak boleh dialihkan lah. Andai kata kerusi itu adalah single seat, kita boleh alihkan. So kita boleh yang tidak perlu ada orang yang duduk ni kita boleh ambil dan asingkan. Jadi maksudnya kita hanya tinggalkan kerusi yang perlu digunakan sahaja. Yang ketiga, cecair pembasmi kuman disediakan di tempat-tempat strategik di dalam ataupun di luar ruang PDP. Kalau di kawasan Blok A tu, saya rasa di pintu-pintu masuk lift memang ada cecair pembasmi kuman dan di pejabat-pejabat pun dah ada. Begitu juga di makmal dan juga bengkel. Disediakan cecair pembasmi kuman ni lah, hand sanitizer. So yang keempat,
sistem kesihatan harian ataupun rekod kehadiran tersedia secara digital ataupun manual. So kat sini saya pasti semua pelajar yang hadir ke kampus adalah pelajar yang telah mempunyai set telefon pintar. So tiada masalah untuk mereka untuk merekodkan kehadiran menggunakan sistem QR code ataupun MySejahtera. Di pintu-pintu makmal memang telah dilekatkan MySejahtera dan begitu juga di pintu-pintu bilik kuliah. So ini adalah salah satu cara untuk kita track pergerakan pelajar-pelajar tersebut. Okay. Dan yang kelima, pensyarah dan semua pelajar yang terlibat dimestikan memakai pelitup muka dan kegagalan mematuhinya akan menyebabkan individu tersebut dilarang memasuki ruang berkenaan. Okay. So maksudnya dimestikanlah wajib memakai. Sama ada pelitup mukanya jenis yang three fly ke ataupun jenis kain ke, perlu memakai, dimestikan memakai pelitup muka. Okay. Yang keenam, tanda amaran dan peringatan pencegahan COVID tersedia. Okay, maksudnya di pintu-pintu makmal, pintu bilik kuliah dah ada dah tanda-tanda peringatan apa yang perlu diamalkan, apa yang perlu elakkan untuk untuk memantau penularan COVID-19 ini. Okay, dan yang ketujuh, semua aktiviti berkumpulan mestilah dipantau oleh pensyarah. Okay, bermaksud andai kata ada pensyarah yang nak buat sesi pembincangan secara berkumpulan, okay, dibenarkan tetapi perlu dalam pantauan. Maksudnya kedudukan pelajar tersebut walaupun dalam kumpulan mestilah ada penjarakan. Dan pelajar tersebut juga perlu sentiasa memakai pelitup muka. Okay, so next right? Okay, penguatkuasaan dan pematuhan SOP ruang PDP. Okay, sebarang pelaksanaan aktiviti akademik adalah tertakluk kepada pematuhan sepenuhnya terhadap SOP umum universiti dan peraturan semasa yang berkuat kuasa. Okay, so semasa sesi taklimat ni diberi, kita sedia maklum bahawa Johor berada di dalam fasa PKPB. Okay, maksudnya bersyarat. Andai kata selepas 31/3, okay, dan Menteri Keselamatan mengumumkan bahawa Johor telah ditukarkan kepada fasa PKPP, pemulihan. Okay, secara automatik akan ada beberapa pertukaran dari segi SOP. Okay, so kita pun akan bergantung kepada SOP yang sedia ada ataupun pengumuman yang berada pada masa itu. Okay, so taklimat hari ini berkisarkan sekiranya tempoh kita masih dalam PKPB. Itu bersyarat. Yang kedua, semua pelajar diingatkan untuk sentiasa mematuhi SOP yang telah ditetapkan dengan pemakaian pelitup muka, kerap membasuh tangan dan menggunakan cecair pembasmi kuman dan menjaga penjarakan fizikal. Yang ketiga, pihak pemilik ruang PDP juga dikehendaki untuk memastikan pengukur suhu dan cecair pembasmi kuman sentiasa tersedia di ruang laluan masuk utama. Okay. Yang keempat, pensyarah amat digalakkan untuk membeli pengukur suhu sendiri dan mengambil suhu pelajar sebelum atau semasa aktiviti PDP. Okay. So kat sini dia dalam keliling TNCAA bilangan 1 2021, pensyarah digalakkan. Okay, walaupun saya sedia maklum kalau di Pagu semua pelajar akan melalui proses saringan suhu ketika mereka naik ke dalam bas. Okay, so tiada lagi saringan suhu dilakukan di dalam kampus. Tapi mungkin ada sesetengah pensyarah yang nak ada extra precaution. Okay, so dia pensyarah ataupun tenaga pengajar digalakkan membeli pengukur suhu untuk diri sendirilah untuk memastikan pelajar yang hadir ke kelasnya mempunyai suhu yang dibenarkan untuk mengikuti PDP. Okay, yang kelima, tenaga pengajar juga perlu memastikan bahawa bilangan pelajar yang perlu menghadiri kelas adalah sesuai dengan kapasiti ruang bagi mengekalkan penjarakan fizikal dan pematuhan SOP. Okay, ini salah satu daripada tugas tenaga pengajar lah.
sama ada dia adalah pensyarah ke, pengajar ke, ataupun penolong jurutera. Okey, sama-sama ketiga-tiga tu kita anggap sebagai tenaga pengajar. Kerana bila di bilik kuliah, dewan kuliah, bilik seminar, staf akademik lah akan lebih berhadapan dengan pelajar. Tapi ada ketikanya apabila di makmal dan juga di bengkel, penolong jurutera merupakan orang yang lebih hampir dengan pelajar. So kita staf akademik dan juga penolong jurutera perlu memastikan kapasiti ruang tu adalah paling mencapai kepada kapasiti 50% sahaja. Okay. So sesi PDP hendaklah ditamatkan jika penjarakan fizikal tidak dipatuhi dan keadaan menjadi tidak terkawal. Okay, ini bermaksud andai kata makmal tu ataupun bengkel kita dah tetapkan kapasitinya hanya 12 orang sahaja yang boleh masuk. Okay, so bila andai kata ada lebih muatan ataupun ada lebih orang di dalam makmal tu, automatik kita boleh memberhentikan aktiviti dalam makmal tu. Okay. Dan untuk memastikan pematuhan SOP ni, kami di pihak Offshare juga akan mengadakan audit secara mengejut, di sama ada di bilik kuliah ataupun di makmal dan bengkel. Okay, next. Okay, so yang ini pula merupakan SOP penggunaan makmal pencegahan COVID-19. Okay, SOP ni disediakan oleh pejabat pengurusan makmal kampus Pagu. So ada 9 step, 9 SOP ini. So mohon kerjasama semua staf akademik dan juga penolong jurutera ataupun pembantu makmal, okay, staf pelaksana untuk sama-sama mengikutlah SOP yang telah dibangunkan oleh pengurusan makmal. So SOP ini juga boleh juga terpakai di ruang-ruang bilik ataupun dewan kuliah, seminar dan juga bengkel. Okay, so next, okay, untuk penggunaan ruang guna sama, okay, pensyarah dan pelajar perlu menghadkan penggunaan ruang guna sama seperti perpustakaan, bilik perbincangan dan juga bilik tutorial. Okay, kenapa saya mention sebagai perlu hadkan kat sini? Sebab bila ruang guna sama contohnya macam di perpustakaan, okay, kalau di shared flat tu bukan sahaja pelajar daripada UTHM, ada juga pelajar daripada UTM, daripada Politeknik dan juga UIA yang boleh menggunakan shared flat. So kat situ kita perlu kurangkanlah penggunaannya supaya tidak ada berlaku sebarang penularan. Okay. So yang kedua kat sini, penggunaan tandas perlu dihadkan mengikut jumlah bilik tandas yang ada pada satu-satu masa dan memastikan sabun disedia. Okay, saya sedia maklum di kampus Pagu kebanyakannya hampir ke semua tandas telah ditampal dia punya maksimum kapasiti dalamnya. Okay, bermaksud penggunaan tandas tu perlu mematuhilah. Andai kata ditulis 2, hanya 2 orang saja yang boleh masuk. Okay. So yang ketiga, penggunaan ruang solat perlu dihadkan pada satu-satu masa mengikut keluasan saiz ruang. Okay, ini pun minta kerjasamalah. Okay, sebab kita faham bila sesi pembelajaran secara bersemuka, so akan ada ramai pelajar dan juga staf di kampus. So penggunaan ruang ni kena sama-sama menitik beratkanlah SOP kat situ. Okay, tiada lagi sharing sejadah, tiada lagi sharing telekung. So, semua keperluan tu perlu dibawa sendiri dan pemakaian pelitup muka sepanjang proses mengerjakan solat tu diwajibkan. Okay. Yang keempat, memastikan lantai kafeteria ditandakan dan pelajar mematuhi penjarakan fizikal. Dan meja disusun dengan jarak 1 meter dan ditandakan supaya penjarakan fizikal kekal antara pelajar. Okay, yang ini saya pasti kalau ada sahabat-sahabat yang telah pergi ke kafe memang dah ada penandaan. Dia dah ada mana pintu masuk, mana pintu keluar. So dia dah jadi one way. Okay, kalau sebelum ni kita boleh masuk dari mana-mana arah, tapi sekarang dia dah ada letak hazard tape, hanya ada satu pintu masuk dan juga satu pintu keluar.
Okay, so poin yang kelima kat sini, next Jai. Okay, berkaitan dengan taklimat. Okay, so taklimat kat sini, okay, sebelum memulakan kuliah, pensyarah ataupun tenaga pengajar hendaklah menyampaikan taklimat keselamatan dan kesihatan kepada semua pelajar. Okay, so apa yang dimaksudkan dengan taklimat keselamatan? Okay, taklimat keselamatan merangkumi tata cara keluar daripada bangunan sekiranya berlaku kecemasan dan menyatakan lokasi tempat berkumpul yang selamat dan terdekat. Okay, walaupun kita dalam keadaan memantau penularan COVID-19, tetapi andai kata berlaku sebarang kecemasan, mungkin kecemasan dari segi kebakaran ataupun kecemasan dari kecemasan-kecemasan lain. Okay. So di awal kelas, di awal semester, minta kerjasama pensyarah dan juga tenaga pengajar untuk memberi taklimat keselamatan. Okay. Selain daripada itu, yang taklimat yang kedua adalah taklimat kesihatan, di mana taklimat kesihatan ini merangkumi peringatan kepada semua pelajar, okay, dan juga individu yang terlibat, okay, untuk mengenai elakkan 3S dan amalkan 3W. Okay, benda ni kita kena sentiasa memperingatkan antara satu sama lain. Okey, mungkin hari ini kita ingat, esok lusa kita akan lupa berkaitan dengan 3W dan 3S. Begitu juga dengan pelajar-pelajar. So minta kerjasama semua staf akademik dan juga tenaga pengajar dan juga staf pelaksana untuk sama-sama mengingatkan berkaitan dengan amalan 3W dan elakkan 3S. Okay, so next right. Okay, so untuk taklimat keselamatan, okay, saya rasa benda semua tenaga pengajar dan juga staf pelaksana boleh menyampaikan taklimat keselamatan secara general, di mana uh, kita boleh memaklumkan bahawa jika terdengar loceng kebakaran berbunyi, okey, dan diikuti dengan pengumuman berkaitan berlakunya kecemasan, so kita akan bergerak dan berkumpul di tempat-tempat yang sepatutnya. So ini, okey, kalau perhatikan di peta ini, ia merupakan antara tempat-tempat berkumpul lah untuk di kampus Pagu. Kalau di bangunan Blok A tu, dia akan ada di dua tempat yang utama, iaitu di tempat parking, okay, sayap kiri dan juga sayap kanan, dan akan ada juga yang di bahagian belakang makmal, okay, di belakang Blok H dan juga J tu ada satu kawasan parking lagi. Okay, ini untuk kawasan UTHM. Okay. Right. Dan kemudian next, okay. So untuk prosedur ini, okay, saya menggunakan pakai dokumen-dokumen ini sebagai rujukan. Yang pertama adalah dokumen prosedur operasi standard yang telah dikeluarkan oleh KPT, okay. Dan tarikh kewasininya adalah 10 Jun. Dan yang kedua adalah prosedur kerja selamat pencegahan COVID yang telah dikeluarkan oleh Jabatan JKKP. Dan yang ketiga adalah dokumen daripada Perkeliling Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa bilangan 1 2021. So ini adalah ketiga-tiga dokumen yang dikena pakai. So dokumen ini tertakluk kepada keberadaan kita dalam fasa apa. Okay, so prosedur ini hanya sekali lagi saya ingatkan diguna pakai ketika kita berada dalam fasa PKPB. Andai kata 1 April ni dia dah bertukar fasa kepada PKPP, secara automatik kita punya prosedur pun akan berubah. Okay. So itu sahaja taklimat ringkas berkaitan dengan SOP PDP. Mungkin saya buka ruang ini untuk sesi soal jawab lah. Ada sebarang pertanyaan? Assalamualaikum, Dr. Ainon. Waalaikumsalam, ya. Dr. Hashim, PAS. Prof. Hashim. Tadi doktor mention semua pelajar yang masuk ke kelas tu akan menaiki bas. Yang menaiki bas akan diimbas suhu kan?
Ya betul. Pelajar-pelajar yang tak duduk asrama ada kan? So yang itu macam mana? Untuk yang tidak duduk asrama, kalau di kampus bagus dia akan sama proses saringannya seperti dengan staf. Oh, maknanya pengimasan suhu tu dilakukan Untuk dalam kampus pengawal lah. dalam Pengawal lah. kampus betul. Okey. Okey. Terima kasih. Okey, terima kasih Prof. Ada sebarang pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Puan Sohaila daripada PPD. Nak bertanyakan Okey. tentang ruang solat bagi pelajar. Seperti mana kita maklum sebelum ni bila sampai waktu solat tu memang pack lah dekat surau tu. So prosedurnya macam mana untuk yang ruang solat tu? Adakah disediakan ruang solat yang lain untuk pelajar? Buat masa ni yang saya dimaklumkan hanya ruang solat yang sedia ada sahaja. Maksudnya pelajar kena melakukan proses penggiliran lah. Kerana kita bila berkaitan dengan surau ataupun masjid ni kita kena ikut dengan Majlis Agama Islam Johor. So dalam Majlis Agama Islam masih mengeluarkan bahawa perlu ada penjarakan dan juga perlu pemakaian pelitup muka. So kita kena patuhlah, maksudnya di surau juga perlu ada penjarakan. So dan melihat kepada kapasiti surau tersebutlah hanya 50% sahaja. Okey, soalan saya yang Maksudnya kedua. Sekiranya kalau pelajar itu telah datang daripada pagi dan menaiki bas, adakah mereka memang perlu juga balik semula ke asrama dengan menaiki bas? Kalau tidak, macam contoh mereka balik sendiri dan sekiranya mereka ingin masuk semula ke kampus, prosedurnya macam mana ya? Okey, untuk pelajar yang duduk di kampus, okey, sebab kita untuk pelajar yang ada dalam KKP ni, kita nak wujudkan safety bubble untuk mereka. So pelajar wajib menggunakan pengangkutan yang disediakan dan balik menaiki. Okey, rentetan daripada soalan tu, contohnya pelajar dia akan ada masa macam pertukaran kelas dan sekiranya nak menunggu untuk kelas yang lain, tempat yang disediakan untuk pelajar itu menunggu ataupun ruang rehat bagi pelajar tu, macam mana ya? Okey, untuk ruang rehat, kita pakai ruang yang ada di dalam kampus lah. Maksudnya pelajar kena pandai mencari ruang yang di mana tiada berlaku sesak ataupun ruang yang sempit. Macam di lobi, kalau ada lobi kan memang dah ada beberapa meja dan kursi, so kena ada penjarakan lah kat situ. Terima kasih. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Azli daripada Jabatan Elektrik. Nak tanya lah, sekiranya student sebelum masuk bilik kuliah ataupun makmal, pesyarat akan scan temperature. Dan sekiranya suhu didapati suhunya lebih lah, suhu demam, jadi apa tindakan yang perlu dibuat oleh pelajar ataupun pesyarat tersebut? Okey, so anda kata bila pelajar dah sampai ke kawasan kampus, berlaku perubahan suhu yang lebih tinggi, maksudnya lebih daripada 37.5, pesyarat perlu memaklumkan kepada bahagian keselamatan. So bahagian keselamatan yang akan maksudnya akan take part untuk bahagian tu. So pelajar akan diletakkan di tempat, maksudnya dia akan diisolasi buat sementara lah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Zaurin.
Okey, Okey. pertama di makmal, adapun di bilik kuliah kan. Okey, tak kisahlah di makmal atau bilik kuliah, apabila pelajar guna bilik kuliah dan juga guna barang di makmal, adakah akan dilakukan sanitasi lah untuk nanti berlaku pertukaran pelajar kan. Antara kalau contoh bilik kuliah, okey, waktu ni pelajar ni akan masuk, contohlah memang kita ikut SOP separuh daripada keluasan tu. Tapi pertukaran pelajar tu antara satu ruang pelajar pergi pada pelajar baru masuk, adakah proses sanitasi tu berlaku tak pada macam meja, kursi dan sebagainya lah. Ataupun kalau di makmal, peralatan yang digunakan oleh pelajar tu ada tak basic asas untuk dibuat sanitasi lah, sebab lepas ni ada orang lain yang akan pakai kan. Adakah itu berlaku? Alright. Kalau untuk di bilik kuliah dan juga dewan kuliah, apa yang telah dimutamatkan, setiap kelas perlu ada penjarakan masa, maksudnya akan perlu ada selemasa 30 minit. Maksudnya antara satu kelas dan satu kelas perlu ada penjarakan 30 minit dan perlu ada pengudaraan. So andai kata kedua-dua ini dipatuhi, maksudnya ada pengudaraan dan juga selemasa antara kedua kuliah itu adalah lebih daripada 30 minit, tidak perlu adakan proses sanitasi. Okey. Dan di makmal dan juga bengkel, saya sedia maklum, pelajar akan banyak menggunakan peralatan-peralatan di makmal. So untuk tu perlu ada penyediaan hand sanitizer satu, dan juga di makmal juga kalau dapat disediakan cecair pembasmi kuman untuk peralatan. Maksudnya setiap pelajar sebelum dia keluar daripada bengkel atau makmal, dia perlu mensanitasi ruang kerja dia. Maksudnya peralatan yang dipegang dan juga ruang kerja dia, dia perlu ada awareness sendiri untuk sanitasi kawasan tersebut. Boleh? Okay, terima kasih. Okey, Assalamualaikum. Satu lagi. Waalaikumsalam, Cik Zorin. Okey, saya Zorin daripada BPD. Satu lagi, sebab macam penggunaan bilik kuliah lah ni, ini lebih pada spesifik bilik kuliah. Pelajar kan dia dah ada jadual dia. Okey, kita kata kita ada, kalau ada penjarakan 30 minit daripada kelas pertama, kelas kedua tu, sebab kedatangan pelajar ke asrama, ke kampus, kita tak boleh nak dah buat ikut jadual waktu. Jadi ada tak taklimat pada pelajar kalau untuk penggunaan bilik kuliah tu, dia kena pastikan, mana kalau sebelum ni ada kelas sebelum tu, ada dibagi taklimat tak? Mesti ada penjarakan 30 minit ke untuk mengelakkan dan sebagainya lah. Itu dari segi situlah. Sebab kalau kita lihat nanti pelajar bila sampai dia akan masuk je. Kalau kata macam tu kan, kalau kata tak ada pengawasan kat situ, sebab mungkin lecturer pun datang ke bilik kuliah tu pun bukan on time pada waktu yang itulah. Jadi adakah kita dah tetapkan untuk kelas pertama, contohlah dia 2 jam punya waktu kuliah, mungkin dia kena habiskan awal 15 minit ke ataupun setengah jam awal ke untuk mengelakkan daripada itulah, supaya benda tu mengelakkan daripada kes-kes yang akan timbulkan. Okey, boleh tak ada taklimat tak pada pelajar ataupun pada staf dikeluarkan makluman-makluman tertentulah tentang perubahan kelas dan sebagainya. Okey, berkaitan dengan selemasa 30 minit bagi setiap kuliah tu, okey, secara spesifiknya memang tidak dinyatakan, tetapi di dalam perkeliling TNCAA bilangan 1 2021 memang dinyatakan bahawa
ruang tersebut tidak perlu disanitasi jika ada pengudaraan dan juga semasa 30 minit. Okey, so maksudnya staff sendiri kena sama-sama ambil part lah untuk memastikan ada masa 30 minit tu, sebab saya tak pasti sama ada jadual yang dibuat oleh pihak PPA mengambil maklum tak tentang ada penjarakan antara masa kuliah tersebut di ruang tersebut. Sebab di pihak untuk pelajar, saya minta maaf, memang saya tidak maklum sama ada mereka diberitahu tak tentang adanya perlunya semasa 30 minit tu di antara kuliah. Okey, boleh tak saya cadangkan lah, ini cadangan saya lah. Okey, Okey. untuk bilik kuliah tu, boleh tak kalau kita keluarkan macam kita tampal lah satu maklumat tu supaya ada penjarakan masa lah antara satu kuliah dengan satu kuliah yang lain lah. Supaya semua maknanya bila kali pertama tu dia masuk tu dia faham lah, okey, dia dah baca dekat situ, mungkin ada bila tu dia akan bincang dengan lecturer dia lah, okey, kelas kita sepatutnya sekian kan, sepatutnya pukul 9, mungkin kita terpaksa tambahkan sikit sampai 9.20 ke, mungkin yang sebelum ni dah keluar awal dan sebagainya kan. Betul. Boleh tampak tak kalau dia punya maklumat tu pada pintu bilik kuliah lah, kalau untuk better lah untuk tu, supaya dua-dua aware lah, staff pun aware dan student pun aware lah dengan benda-benda maklumat tersebut lah. Okey, so saya ambil maklum berkaitan cadangan yang diberikan oleh Encik Zaurin, dan saya akan perpanjangkanlah sama ada ke pihak pengurusan pagu ataupun ke bahagian PPA. Dan satu lagi lah ruang untuk kita pun sama-sama, sebab yang tadi saya ada mention tentang pemberian taklimat keselamatan dan kesihatan. Mungkin untuk pensyarah yang pada sesi pertama tu maksudnya kelas kuliah pukul 8 pagi, pensyarah tersebut ataupun tenaga pengajar tersebut perlu mengambil inisiatif untuk memberikan taklimat keselamatan dan kesihatan, di mana perlu memasukkan sekali berkaitan dengan semasa 30 minit tu juga. Minta kerjasama lah, sebab yang saya faham memang khusus taklimat PDP kepada pelajar tu memang tak ada. Okay, terima kasih. Assalamualaikum Dr. Ainun. Waalaikumsalam ya Prof. Saya sekali lagi berkaitan dengan PDP di dalam kelas kan. So kita kena ambil kira maknanya selang masa antara satu kelas dengan satu kelas. Ya. Dan satu lagi, kalau kita baca perkeliling TNCA hari itu yang kita bincang bersama, disarankan juga supaya pelajar yang ada di kampus ni, kita mengoptimumkan dia punya pembelajaran face to face. Contohnya, kalau katakan dia kuliah ada 3 kredit, so kalau boleh 2 kali tu pelajar mereka yang berada di sini, 2 kali tu dia adakan secara face to face. Dan yang sekali mungkin online lah kan. Jadi itu satu kaedah kita nak optimumkan kehadiran mereka di sini lah. Itu keputusan mesyuarat. Jadi dari segi penjadualan tu kena mengambil kira. Cuma dari segi penjadualan tu pihak PPA yang uruskan lah. Saya pun tak pasti sama ada dah ada diambil maklum tak tentang penjarakan tersebut. Dan berkaitan dengan perkeliling TNCAA 91 ni, saya tak pasti sama ada setiap staf dapat tak perkeliling tu, ataupun perkeliling tu sebab macam email maklumat saya rasa macam tak ada. Mungkin saya salah, mungkin Prof boleh bantulah. Kalau di fakulti, saya dah bagi taklimat lah pada staf berkaitan dengan masukkan pelajar baru ni, kemasukan pelajar semula ke kampus ni. Dan saya antara dokumen yang saya sharekan itu, dokumen tu lah, perkeliling tu, sebab perkeliling tu dah jadi resmi kan. Betul, dah jadi rasmi. So, mungkin ada antara rakan-rakan sahabat-sahabat yang tak aware lah pasal perkeliling tu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Hairul dari JCB. Saya nak tanya Ya. macam untuk semester ni saya jaga lab. So untuk katakanlah student tu saya terpaksa buat 2 eksperimen dalam satu masa. Dua eksperimen dalam satu masa. So automatically dia akan group dia akan berubah. So adakah setiap kali group berubah kita kena sanitasi? Seeloknya disanitasi peralatan tersebut. Kalau sudah berapa lama dia punya Masa nak order tu dia ada message note dekat Saya tak dengar lah. so katakanlah tak ada. Umi yang tulis. so tadi dia setiap kali kita group berubah automatically student kena sanitasi. So selepas dia sanitasi berapa lama masa yang diperlukan untuk student tu next student buat lab? Ada gap masa tu? Tak perlu. Tak perlu. Sebab kita menggunakan alkohol, dia cepat vaporize. Okay, itu saja. Terima kasih Prof. Terima kasih. Ada sebarang pertanyaan lagi? Ya Allah. Kita kelas sambil buka mic. Ya. Okay, saya buka lagi untuk sesi soal jawab. Mungkin ada sahabat-sahabat yang ingin bertanya berkaitan dengan SOP PDP. Okey, kalau tiada sebarang pertanyaan, saya pulangkan majlis kepada Encik Jai semula. Encik Jai. Okey, sebelum tu saya nak menjawab menjawab kepada Puan Aziza berkaitan dengan peralatan makmal atau komputer. Okey, kalau kita maksudnya kalau tak boleh nak disanitasi, memadai dengan adakan selemasa. Maksudnya minta pelajar keluar untuk jangka masa dalam 30 minit dan pastikan ada pengudaraan yang sempurna. Okey, daripada Puan Nadia ni ada bertanya, dari ruang makmal dan lab komputer perlu disanitasi oleh JA ke selepas digunakan oleh pelajar? Okey, so kalau di kampus Pagu, okey, kontraktor pembersihan akan lakukan proses sanitasi hanya 2 kali sahaja dalam sehari. So in between itu anda kata penggunaan makmal tu adalah satu sesi di pagi dan satu sesi di sebelah petang. Maksudnya di tengah hari tu akan ada kontraktor pembersihan yang akan buat pembersihan. Okey. So anda kata pada sesi pagi tu ada 2 sesi. Okay, di masa pagi ada 2 sesi. Maksudnya minta kerjasama JA dan juga pelajar-pelajar untuk sama-sama sanitasi ruang kerja lah, ruang makmal. Alawi. Kau tahu penuh tu. Kau bersih dia sepenuh. Okey, ni ada soalan daripada Encik Kamarul Effendi berkaitan dengan pantauan di surau. Okey, memang di surau kita tak ada kaki tangan keselamatan ataupun kaki tangan OSHA. Jadinya kita minta kerjasama lah sama-sama staff untuk sama-sama memantau lah.
Mungkin kita sendiri pun boleh memberi teguran kepada sahabat-sahabat kita yang lain dan juga kepada pelajar-pelajar yang lain andai kata tidak mematuhi SOP. Okey, ni ada pertanyaan daripada Dr. Saiful Rizal berkaitan cecair sanitasi di Mak Bagu. Untuk bekalan cecair sanitasi tu saya minta kerjasama untuk merujuk kepada PTJ ataupun merujuk kepada ni lah pentadbiran Pagu. Kerana dari cecair sanitasi memang ada dibekalkan tetapi dalam amount yang minimum lah, maksudnya tak banyak. So minta rujuk kepada PTJ masing-masing dan juga ataupun merujuk kepada pentadbiran Pagu lah bagaimana agihan cecair sanitasi tersebut. Dan dulu.